Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sakinatun Najwa binti Abdul Samad bersama dengan 4 orang ahli yang lain daripada kos Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian akan membentangkan sebuah topik yang sangat dekat dengan masyarakat hari ini, iaitu penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Jika kita lihat ketika ini, rata-rata pengguna media sosial kebanyakannya terdiri daripada golongan remaja. Mungkin perkara ini nampak biasa di mata kita, tetapi jika kita mengambil enteng akan perkara ini, ia akan menyebabkan kesan yang buruk terhadap gaya hidup dan juga perilaku akhlak mereka. Dan justru itu, melalui video ini diharapkan penonton dapat mengetahui maksud di sebalik media sosial yang sebenarnya. Di samping itu juga dapat membuka mata bahawa penggunaan media sosial yang berlebihan akan mendatangkan kesan buruk terutama kepada golongan muda yang baru hendak meningkat dewasa. Dan akhir sekali, semoga dengan video ini penonton dapat mengambil langkah yang sewajarnya dalam mengurangkan penggunaan media sosial terutama dalam kalangan remaja. Saya Naslinda binti Ismail, nombor metrik 1210101. Saya akan menerangkan tentang pengertian media sosial. Pada zaman era globalisasi ini, penggunaan media sosial amat terkenal di seluruh negara termasuk negara Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media bermaksud alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial pula adalah perihal kemasyarakatan yang berkaitan dengan masyarakat. Media sosial dapat definisikan sebagai satu rangkaian komunikasi atau alat perhubungan di atas talian yang dapat menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Selain itu, media sosial juga merujuk sebagai perisian komputer yang dapat memudahkan interaksi atau komunikasi sesama manusia. Laman sosial yang terkenal pada masa ini adalah seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter dan sebagainya yang menjadi tumpuan masyarakat tanpa mengira usia, terutamanya golongan remaja. Hampir kesemua orang ramai mempunyai akaun pribadi masing-masing. Media sosial memberi banyak kebaikan kepada semua. Namun sekiranya kita menyalahgunakan media sosial tersebut, ia akan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sendiri. Saya Masyita binti Basri, nombor matrik 1210094. Kini, media sosial juga berperanan penting dalam diri remaja. Namun, ada beberapa kesan keburukan jika remaja terlalu taksub dalam menggunakan media sosial. Pertama, penggunaan media sosial yang terlalu lama boleh mengakibatkan pembaziran masa. Contohnya permainan atas talian. Pada zaman sekarang, kebanyakan remaja melibatkan diri mereka dalam permainan atas talian seperti PUBG, Mobile Legends, Dota, Blackshot dan lain-lain lagi. Dengan demikian, mereka menggunakan masa yang terluang hanya menghabiskan masa dengan bermain permainan atas. Seterusnya, boleh melalaikan hingga mengabaikan pelajaran. Aplikasi yang wujud telah menarik minat remaja terhadap media sosial hingga mereka mampu mengendahkan pelajaran. Contohnya, aplikasi yang terkenal pada remaja zaman sekarang ialah TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp dan Telegram. Tambahan pula, pada zaman era pandemik ini, remaja didedahkan dengan pelajaran atas talian. Dengan itu, mereka lebih banyak mendekatkan diri dengan melayari internet, bermain telefon bimbit dan menghadap komputer. Ini mengakibatkan mereka hingga lalai dan tidak melakukan tugasan yang diberi. Media sosial juga boleh menyebabkan remaja cenderung dalam isu keganasan seperti cyberbully. Mereka menggunakan aplikasi ini dengan menjadi keyboard warrior ataupun memerli, mengupdate status dan juga membuka aib kawan-kawan di media sosial.
Dengan terjadinya isu ini, ada juga remaja yang menjadi tertekan, juga turut ada yang ingin membunuh diri akibat cyberbully di media sosial. Nama saya Najmi bin Abdul Razak, bernombor metrik 1202981. Setiap masalah mesti mempunyai jalan penyelesaiannya. Jadi, mari kita saksikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah media sosial. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial. Antaranya ialah peranan yang dimainkan oleh ibu bapa dalam menangani penyalahgunaan media sosial dalam kalangan remaja. Hal ini kerana ibu bapa adalah orang yang paling rapat dan orang yang pertama yang akan mendidik anak-anak mereka agar menjadi insan yang berguna. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai contoh, ibu bapa haruslah memantau aktiviti media sosial anak-anak mereka. Hal ini kerana media sosial telah menjadi keperluan utama pada masa kini. Dengan melarang mereka daripada menggunakan media sosial amatlah tidak wajar. Namun, dengan adanya langkah-langkah pemantauan ini, ia akan menjadi lebih berkesan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu mengambil berat tentang isu ini. Hal ini kerana dengan penyalahgunaan media sosial ini dapat mencetuskan kegusaran dalam kalangan orang ramai. Sebagai contoh, dengan menguat kuasa undang-undang. Akhir sekali, antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan media sosial, para remaja hendaklah mendekatkan diri dengan pengajaran agama. Hal ini kerana terdapat banyak larangan dalam agama, terutamanya agama Islam, untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Sekian itu saja daripada saya. Saya Idawati binti Ismail bernombor metrik 12-10092. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media sosial dalam kalangan remaja dari perspektif pandangan dari sudut Islam. Diambil dari satu kaedah fiqh dalam Islam iaitu Al-Kitabat taqumu muqama qawlu Al-Kitab. Ia bermaksud tulisan dikira atau dihukumkan pada martabat perkataan bagi penulis. Umumnya ia dikaitkan dengan penggunaan media sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana adalah sesuatu yang sukar untuk mengawal pengguna media sosial, terutamanya golongan remaja, dari menulis serta berkongsi apa sahaja yang mereka kendaki di media sosial tanpa mengira baik dan buruknya. Apatah lagi jika kebebasan bersuara disalah tafsir dengan kefahaman yang salah oleh mereka. Sedangkan dalam Islam menegaskan sesuatu hak atau kebebasan adanya garis panduan, iaitu diharuskan jika tak melampaui, dan jika melampaui ianya adalah ditegah dan dilarang. Akhir kata, dalam mengawal lisan begitu juga tulisan, ia diikat dengan pasak keimanan. Walaupun dilihat remeh, namun panduan hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita melalui hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumul akhir, faliqal khairan aw liyasmit." Maknanya, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam, dari berkata perkara yang sia-sia dan tidak elok. Kesimpulannya, media sosial tidak membawa sebarang kesan buruk jika penggunanya menggunakan dengan hemat dan juga berfaedah. Akan tetapi, sikap remaja kini yang suka meneroka dan mencari keseronokan melalui media sosial tanpa dikawal akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan budaya luar yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak. Dan dari sini, ibu bapa lah yang memainkan peranan yang penting dalam memantau anak-anak mereka dan juga mengawal setiap aktiviti mereka di media sosial supaya mereka tidak mudah terpengaruh dengan gejala-gejala yang tidak sihat.